Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar tingkatan 3 tahun 2021. Untuk hari ini kita akan belajar bawah subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 3 dan nama cikgu ingat lagi, Cikgu Nurul Husna. Sebelum itu dalam peraturan kelas semasa PDPR, cikgu nak pastikan setiap murid ni kena ada dan bersedia. Dan apakah keperluan dia? Murid-murid perlu ada 2 buah buku tulis yang panjang sebagai satu buku nota dan satu lagi adalah untuk buku latihan. Serta alat tulis ada untuk mencatat isi-isi penting. Kemudian pada muka surat pertama, pada buku nota dan buku latihan, indeks perlu ditulis. Dan setiap kali nota dan latihan yang telah diberikan kena nyatakan hari, tajuk dan tarikh latihan diberikan. Indeks latihan boleh tulis seperti ini, ada bilangan, tarikh, tajuk, jumlah latihan dan catatan. Buat pada muka surat pertama, buku nota dan juga buku latihan. Kita sambung kepada objektif kita yang pertama, iaitu untuk dalam video kali ini, dalam subjek bab 1 reka bentuk mekatronik tingkatan 3, pelajar dapat mentarifkan reka bentuk mekatronik dan juga mengenal pasti elemen mekatronik. Cikgu akan buat 2 video yang berbeza untuk dua objektif ini, okey? Untuk yang pertama, dari bawah subtopik 1.1.1 menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Pertama, apa itu mekatronik? Mekatronik ini adalah hasil gabungan dua perkataan iaitu meka daripada perkataan mechanical dan tronic daripada perkataan elektronik. Bila combinekan dia akan jadi mekatronik. Itu adalah istilah dia. Tetapi, apa itu maksud reka bentuk? Maksud atau definisi reka bentuk mekatronik ialah reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Mekatronik ini adalah hasil gabungan elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Keempat-empat ini kita dah pernah belajar pada tingkatan 2 sebelum ini. Bila kita combine semua ni, ini akan menjadikan dia sebagai mekatronik. Mekatronik ialah apa? Gabungan ilmu elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu adalah maksud atau definisi reka bentuk mekatronik. Ini adalah contoh reka bentuk mekatronik. Kalau kita pergi kedai, kita pernah nampak mesin fotostat, pergi TF, pergi shopping mall, pergi mana lagi? Hotel ada lift. Dekat mana ni ada palang automatik? Dekat tol. Ada juga dekat rumah pagar automatik dan juga lengan robotik. Ada selalunya dekat syarikat-syarikat yang besar untuk digunakan untuk memasang produk dengan kadar yang segera. Dan juga kita ada kereta kawalan jauh. Ini adalah contoh-contoh reka bentuk mekatronik yang ada di sekeliling awak. Okey? Kemudian kita akan pergi kepada sejarah perkembangan revolusi industri. Dekat sini kita ada 4 revolusi. Revolusi industri yang pertama, revolusi industri yang kedua, revolusi industri yang ketiga dan juga revolusi industri yang keempat. Okey, dekat sini revolusi industri yang pertama, dia ini berlaku pada abad ke-18 yang mana dia menggunakan mesin berasaskan tenaga air dan wap.
dekat sini yang mana dia digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dalam menghasilkan sesuatu produk. Itu adalah pada revolusi yang pertama. Revolusi yang kedua, dekat sini telah wujudnya penemuan tenaga elektrik untuk yang menjadikan dia sebagai sumber utama. Dekat sini bila ada tenaga elektrik, produk yang dihasilkan dalam kuantiti dia akan menjadi besar dan lagi cepat. Ini berlaku pada awal abad ke-20-an. Manakala untuk revolusi industri yang ketiga, dia berlaku pada akhir abad ke-20, pada tahun 1900 lah. Dekat sini berlakunya penggunaan meluas reka bentuk elektronik. Dekat sini. Dia akan menjadikan penggabungan dia ni untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk mekatronik. Dan sekarang ini kita berada pada industri revolusi yang keempat, yang mana penemuan internet menjadikan hubungan antara manusia dan alat apabila dia bersatu, dia akan membentuk satu sistem pengeluaran pintar. Ada internet, data raya dan pengkomputeran awam. Cloud. So dekat sini adanya lah handphone, telefon pintar, kereta automatik dan sebagainya. Kita kini berada pada industri revolusi yang keempat. Dekat yang pertama tadi adalah lebih kepada mechanical. Yang kedua lebih kepada elektrik. Yang ketiga lebih kepada elektronik. Dan kali ini yang keempat, dia lebih kepada kawalan dan pengatur caraan. So dekat sini, apabila kita cakap tentang industri revolusi yang keempat, ada 9 teras yang kena ambil tahu, yang kita kena belajar. Yang mana ini adalah satu perubahan yang besar pada industri yang sekarang. Kita ada yang pertama adalah persepaduan sistem atau sistem integration, Internet of Thing ataupun internet benda, simulasi atau simulation, pembuatan bahan tambahan, additive manufacturing, perkomputeran awam, cloud computing, realiti terimbuh, augmented reality, data raya atau big data and keselamatan cyber security serta robot berautonomi, autonomous robot. Antara 9 teras ini, yang kita selalu dengar pada zaman sekarang adalah keselamatan cyber security. Dekat telefon pintar kita atau akaun bank kita akan ada cyber security untuk mengelakkan jenayah secara maya. Kemudian kita ada juga cloud computing. Dekat mana kita boleh nampak ni? Bila kita nak upload data ataupun file kita dekat dalam Google Drive kita, dalam handphone kita. Semua itu disimpan dalam cloud, dalam awan. Dan kita ada simulasi. Macam mana tu? Dia bergerak secara simulation. Kita ada juga Internet of Things dan juga yang paling kita pernah nampak adalah robot berautonomi, autonomous robot. Robot yang membuat sesuatu perkara secara automatik tanpa perlu kawalan manusia. Contohnya awak pernah dengar apa dia? Awak pernah nampak apa? Bagi tahu cikgu jawapan dia. Okey, itu adalah 9 teras dalam berindustri revolusi yang keempat. Ini adalah latihan kita yang pertama, iaitu di bawah praktis formatif, cikgu nak awak buat latihan ini. Dalam latihan awak, soalan dia ada 3 sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik? Apa dia? Senaraikan 3 produk mekatronik yang anda dapat kenal pasti di sekeliling anda. Apa dia? Dan nyatakan 9 teras dalam revolusi industri yang keempat yang melibatkan sistem mekatronik. Sila buat dalam buku latihan dan nota juga boleh dibuat dalam buku nota merujuk kepada slide cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih.